Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kerajaan teliti keperluan rasionalisasi subsidi RON 95. Rafizi. Kuala Lumpur. Kerajaan sedang meneliti keperluan rasionalisasi subsidi ke atas petrol RON 95. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli bagaimanapun berkata, buat masa ini tumpuan dan keutamaan akan diberikan kepada pelaksanaan subsidi diesel sehingga penyasaran subsidi diesel menjadi stabil. Menurutnya, kerajaan telah melaksanakan pemberian subsidi diesel secara bersasar bermula 10 Jun lalu yang dijangka dapat memberikan penjimatan 4 bilion ringgit Malaysia setahun, sekaligus mencapai objektif yang ditetapkan. Antaranya untuk memperkukuh kemampuan fiskal negara serta mengurangkan ketirisan dalam pengagihan subsidi diesel. Sekiranya rasionalisasi subsidi ke atas petrol RON 95 dilaksanakan pada masa akan datang, kerajaan akan mengambil langkah yang bersesuaian bagi memastikan golongan yang terkesan akan diberikan bantuan yang sewajarnya. Di samping itu, pelaksanaan inisiatif ini juga akan membantu kerajaan memperkukuhkan kedudukan fiskal dan mengoptimumkan sumber yang ada. Penjimatan daripada inisiatif penyasaran semula subsidi akan dipulangkan kepada rakyat melalui pelaksanaan proyek yang lebih memberi manfaat dan benar-benar diperlukan oleh rakyat seperti penambahbaikan dalam penyediaan perkhidmatan sosial serta kemudahan awam termasuk kesihatan, pendidikan, pengangkutan, dan keselamatan, katanya. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan lisan Datuk Seri Richard Rayat Jaim, GPS Serian, sama ada langkah pengurangan subsidi petrol, rasionalisasi subsidi petrol memberi impak positif kepada rakyat. Tambah Rafizi, penyasaran semula subsidi merupakan salah satu anjakan besar dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 KSP RMKI 12. Inisiatif ini katanya penting dalam usaha memperkukuh kemampuan fiskal dan memastikan hanya sekumpulan sasar yang benar-benar layak sahaja menerima bantuan dan subsidi. Seterusnya, mengurangkan inclusion and exclusion era. Sejak tahun 2016, kerajaan telah menyediakan peruntukan subsidi dan bantuan sosial secara purata. Sebanyak 23.0 bilion ringgit Malaysia setahun. Jumlah ini telah melonjak kepada 67.3 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2022 disebabkan oleh kenaikan harga komoditi minyak mentah dan minyak sawit. Memandangkan subsidi bahan api merupakan komponen kedua terbesar yang meliputi 12,3% daripada keseluruhan perbelanjaan mengurus pada tahun 2023, terdapat keperluan untuk melaksanakan rasionalisasi subsidi bahan api, jelasnya. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Guan Eng balas kenyataan separuh benar Tun M. Kuala Lumpur. Pengurusi DAP Lim Guan Eng mendakwa Tun Dr. Mahathir Mohamad cuba untuk memecatnya sebanyak 3 kali di hadapan kabinet ketika beliau Menteri Kewangan dalam pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan PH pada 2018.
Guan Eng yang juga bekas setiausaha agung DAP mendakwa Dr. Mahathir bertindak demikian disebabkan keazaman beliau untuk melaksanakan langkah-langkah yang dijanjikan dalam manifesto pilihan raya PH 2018. Kenyataan itu dimuat naik bekas Ketua Menteri Pulau Pinang berkenaan sebagai maklum galas terhadap buku bertajuk Shattered Hopes ditulis Roman Bose yang mengupas peristiwa politik Malaysia pasca 2018. Buku Shattered Hopes karangan Roman Bose tentang politik tanah air pasca 2018 mendedahkan sudut pandangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, katanya mengkritik pandangan Dr. Mahathir dalam buku itu yang disifatkannya kenyataan separuh benar dan palsu. Selain mendakwa Dr. Mahathir secara terbuka mengugut untuk memecatnya sebanyak 3 kali semasa mensurat kabinet, katanya, bekas Perdana Menteri itu juga secara terbuka marah dengan desakan berterusannya untuk mengurangkan tol Lebuh Raya Utara Selatan Plus sebanyak 18%. Beliau juga menentang tindakan saya bagi melaksanakan tender terbuka untuk perolehan kerajaan dan memberi peruntukan pembangunan kepada ahli-ahli parlimen kerajaan, tulisnya. Menyifatkan bekas ahli parlimen Langkawi itu menggunakan ingatan selektif untuk memaparkan dirinya dengan cara yang menguntungkan, katanya, mudah untuk mengaitkan apa yang dilakukan Dr. Mahathir dengan faktor usia. Bagaimanapun, Guan Eng berkata beliau melihat tindakan Perdana Menteri paling lama mengetuai pentadbiran negara itu adalah disebabkan cita-cita dan azam tinggi serta motivasi politik membalas dendam. Ia memaksa saya menulis dan memperbetulkan kenyataan tersebut, katanya menambah selaku Menteri Keuangan ketika Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua, beliau berada di sebelah pemimpin veteran itu dengan hasrat melaksanakan manifesto PRU 2018 oleh PH. Malang sekali apabila beliau mula menghina tekad dan janji manifesto tersebut secara terbuka dan kemudiannya terang-terangan mengingkari hampir setiap janji pilihan raya utama yang dibuat oleh PH. Bermula dengan kenyataan bahwa manifesto pilihan raya PH bukanlah kitab suci kepada menentang janji-janji utama secara terbuka seperti pengurangan tol Lebuh Raya pentadbiran PH pada 2018 lantas menjelma menjadi medan pertempuran sengit setiap hari, katanya. Pertembungan adalah jelas di antara mereka yang ingin melaksanakan janji pilihan raya dengan kumpulan yang didakwanya diketuai timbalan Presiden PKR ketika itu dan bekas Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Tidak heranlah populariti PH jatuh merundum apabila beliau beria-ia menentang sekutu sendiri sama seperti serangan terhadap lawan politiknya, katanya lagi. Bekas Menteri Keuangan itu berkata, walaupun mendapat tentangan Dr. Mahathir, beliau berjaya melobi majoriti anggota kabinet untuk bersetuju dengan cadangan-cadangan dikemukakannya yang didakwa menyebabkan bekas Perdana Menteri itu kecewa. Beliau juga terkejut dengan penentangan saya terhadap hasrat beliau bagi mengharamkan UMNO sebagai parti politik. Biarpun kita menentang UMNO ketika itu, saya berpandangan hal ini adalah jelas bertentangan dengan hak asasi, yaitu kebebasan untuk berpersatuan. UMNO tidak pernah mengharamkan DAP atau PKR semasa kita menjadi pembangkang, dan saya berpandangan pengharaman tersebut bakal menyebabkan kita dilihat jauh lebih teruk daripada UMNO sekiranya dilaksanakan oleh beliau, katanya. Lim Guan Eng, beliau mendedahkan isu itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mereka berjaya memaksa Dr. Mahathir untuk melupakan hasrat dan idea mengharamkan UMNO. Selain itu, Dr. Mahathir juga sangat marah dengan peranan dimainkan oleh ahli Parlimen DAP Damansara ketika itu, Tony Phua, selaku setiausaha politik saya. Berkali-kali beliau memberikan bayangan untuk saya memecat Tony Phua. Saya enggan tunduk
kepada desakan tersebut dan menjelaskan bahwa saya juga akan meletakkan jawatan sekira Dr. Mahathir memaksa pemecatan Tony Puah, katanya.